Ini belum masuk lagi. Prata hari ni kita belajar tajuk peluasan kuasa British di Perak, Selangor, Negeri Sembilan dan Pahang. Cuma cikgu tak pastilah muka surat dalam buku teks sebelah kamu tu muka surat berapa. Ya? Oh ya ke? Prata muka surat 64. Okey Prata. Kat sini ada 135 tu. Tapi ini tak masuk. Macam mana kita nak start dulu ke? Okey baik, selamat petang kepada Prata dan juga kepada Cikgu Syifa. Hari ini Cikgu Syifa akan menyertai sesi pengajaran dan pembelajaran kita pada hari ini. Jadi untuk hari ini kita akan belajar mengenai peluasan kuasa British di Perak, Selangor, Negeri Sembilan dan Pahang. Okey, cuma hari ini
cikgu akan memfokuskan kepada strategi British meluaskan kuasa di negeri-negeri Melayu sahaja. Boleh Prata? Boleh cikgu. Okey, boleh. Sekejap cikgu bentangkan slide. Prata macam mana hari ni? Okey ke? Dekat rumah sihat ke? Sihat cikgu. Sihat. Dah makan ke? Dah cikgu. Macam minggu lepas Prata dah hantarkan tugasan dekat cikgu. Cikgu dah semak dah. Nanti cikgu hantar balik semakan cikgu dekat Prata. Boleh? Boleh cikgu. Okey, baik. Pada hari ini kita akan belajar strategi British meluaskan kuasa di negeri-negeri Melayu. Tetapi sebelum tu cikgu nak terangkan dahulu apa yang akan kita buat ataupun apa yang akan ada dalam sesi pembelajaran kita pada hari ini. Jadi yang pertama, cikgu akan tayangkan video. Prata boleh dengar kepada video tersebut sebab cikgu sediakan suara sekali untuk video tersebut. Kemudian kita akan mula belajar. Yang ketiga, hari ini kita akan ada quiz ataupun rodalan. Okey, jadi Prata hari ini kena dengar lah betul-betul. Okey, dan yang keempat, cikgu akan terangkan mengenai latihan. Dan kemudian cikgu akan membuat rumusan. Selepas daripada cikgu membuat rumusan, cikgu akan beri masa kepada Prata untuk Prata menyiapkan latihan pengukuhan yang akan diberikan. Okey, cikgu akan mainkan satu video. Prata boleh dengar. Prata boleh dengar tak slide? Oh tak. Okey, tak apalah cikgu. Mungkin ada masalah teknikal sikit. Jadi cikgu akan terangkan. Video tadi tu, okey, cikgu rangkumkan ataupun singkatkan strategi British meluaskan kuasa. Terdapat 3 strategi British lah. Yang pertama ialah strategi manipulasi. Yang kedua ialah strategi desakan dan paksaan. Dan yang ketiga ialah strategi melalui tanda tangan perjanjian dengan pemerintah tempatan. Boleh Prata? Okay, nanti kita akan belajar bagaimana strategi-strategi itu digunakan. Baik, yang pertama cikgu akan terangkan mengenai strategi manipulasi. Strategi manipulasi diguna pakai oleh pihak British di 3 negeri Melayu bersekutu. Yang pertama ialah Perak, Selangor dan Negeri Sembilan. Okey, Perak melalui peristiwa Perang Larut dan perebutan Takhta Kesultanan Perak. Selangor melalui peristiwa Perang Kelang dan Negeri Sembilan melalui Perbalahan Pembesar. Okey, baik. Perang Larut terjadi pada 1861 hingga 1874. Pemerintah Larut pada ketika itu Tengku Menteri Ngah Ibrahim membawa masuk pelumbung Cina. Tetapi
terjadi pergaduhan antara kumpulan Jihin dan Haisan. Jihin dan Haisan ni, okey, masing-masing Jihin dan Haisan tu adalah ketua kepada kumpulan Cina yang menjalankan aktiviti pelombongan. Jadi kenapa mereka gaduh? Kerana untuk mempertahankan hak dan kepentingan mereka. Jadi disebabkan mereka ni bergaduh terlampau lama, okey, telah menjejaskan perdagangan biji timah di negeri-negeri selat. Jadi disebabkan perdagangan biji timah ni terjejas, jadi golongan pelabur Eropah dengan negeri-negeri selat ni rasa bimbang lah, kan? Kerana mereka telah melabur banyak untuk aktiviti pelombongan biji timah. Jadi golongan pelabur Eropah dan negeri-negeri selat ni minta bantuan British untuk campur tangan. Boleh ke Prata, dapat ke? Boleh cikgu. Faham ya? Faham cikgu. Okey. Lepas tu Mak Ibrahim juga minta bantuan Captain Speedy. Okey, baik. Sebelum ni cikgu pernah terangkan kan tentang Kelian Pauh? Prata ingat tak Kelian Pauh dulu kaya dengan pelombongan biji timah kan sebelum ni kan? Ya. Tahu tak nama Kelian Pauh sekarang apa? Rasa-rasa apa? Tapi Perak lah. Okey, tak apa cikgu bagi tahu. Okey, sekarang ni tahu tak? Prata tahu tak Taiping? Tahu kan? Taiping tu nama sekarang, dulu namanya ialah Kelian Pauh. Tapi selepas perang larut ini tamat, okey, Kelian Pauh itu namanya ditukarkan kepada Taiping yang membawa maksud kedamaian yang abadi. Okey, boleh Prata? Boleh cikgu. Setakat ni ada apa-apa soalan tak? Tak cikgu. Okey. Baik, kita teruskan. Jadi yang kedua, British menggunakan peristiwa perebutan takhta Kesultanan Perak. Okay, jadi cikgu akan mainkan dulu video masalah pewarisan takhta Perak. Tapi kalau Prata tak dengar, Prata bagi tahu cikgu ya. Okey. Cikgu. Mengikut sistem kuasa tahta di Perak, Perdana Sultan ada di Raja Muda. Sebaliknya Raja Muda, iaitu Raja Abdullah, tidak dilantik selepas kematian Sultan Ali. Tetapi Raja Ismail sebagai Raja Bendahara dilantik sebagai Sultan. Sepatutnya Raja Ismail perlu menjadi Raja Muda terlebih dahulu sebelum menjadi Sultan. Tak dengar cikgu. Keadaan ini memang Tak dengar ya? Abdullah, iaitu Raja Muda, dan Nabi Yusuf, Raja Dihili, yang turut diketepikan. Okey, baik. Tak apalah cikgu terangkan untuk Prata ya. Okey, Perak dulu, okey, sehingga sekarang lah mengamalkan sistem penggiliran dalam pewarisan tahta. Jadi hierarki yang paling rendah ialah Raja Dihilir. Kemudian hierarki yang ketiga Raja Bendahara, Raja Muda dan Raja Sultan. Baik, di Perak untuk menjadi sultan, okey, mereka perlu menjadi 3 dahulu jawatan yang terbawah tadi, iaitu Raja Dihilir. Selepas dah jadi Raja Dihilir, kena jadi Raja Bendahara. Kemudian lepas dia jadi Raja Bendahara, jadi Raja Muda. Barulah dia boleh jadi sultan. Jelas ke Prata? Jelas cikgu. Okey. Tetapi, okey, jadi masalah dekat sini, bila Sultan Ali, iaitu Sultan Perak pada ketika itu mangkat. Jadi sepatutnya yang menggantikan Sultan ialah Raja Muda. Okey, sebelum tu cikgu terang dulu. Raja Dihilir pada ketika itu Raja Yusof, Raja Bendahara Raja Ismail, Raja Abdullah Raja Muda dan Sultan lah yang paling tertinggi. Jadi pada ketika itu Sultan Ali mangkat. Jadi syarat untuk menjadi sultan ialah mereka perlu hadir di acara upacara pemakaman. Barulah mereka boleh ditabalkan menjadi sultan. Faham tak Prata? Faham cikgu. Okey, tapi yang menjadi masalah kat sini, okey, sekarang ni untuk menjadi sultan dia kena duduk di 3 jawatan kan?
Jadi sekarang ni yang duduk di jawatan yang paling tinggi selepas sultan ialah Raja Muda, iaitu Raja Abdullah. Sepatutnya Raja Abdullah yang menggantikan Sultan Ali. Tetapi Raja Ismail yang dilantik menjadi sultan. Jadi contohnya kalau Prata, sepatutnya Prata yang kena jadi sultan, tapi adik Prata yang naik jadi sultan. Prata tak jadi sultan. Prata marah tak? Marah kan? Sama juga dekat sini Raja Abdullah marah kerana Raja Ismail naik tahta menggantikan Sultan Ali. Tapi ada sebab kenapa Raja Abdullah tak dijadikan sultan. Yang pertama ialah Raja Abdullah, iaitu Raja Muda, tak ditabarkan sebagai sultan kerana dia tidak hadir ke upacara pemakaman Sultan Ali walaupun dijemput. Kan tadi cikgu dah terangkan kan, untuk menjadi seorang sultan dia perlu hadir ke upacara pemakaman sultan yang sebelumnya. Jadi disebabkan dia tak hadir, jadi dia tidak dapat jadi raja. Lepas tu raja dihilir, iaitu Raja Yusuf pada ketika itu pun marah sebab dia dah lama dah duduk dekat tangga yang paling terbawah, iaitu Raja dihilir. Bila Raja Ismail naik jadi sultan, jadi dia terpaksa kekal di tempatnya, iaitu Raja dihilir. Raja Yusuf tidak disukai oleh para pembesar dan juga orang-orang istana lah ketika tu. Jadi sebab itulah dia punya kedudukannya kekal dan tak jadi sultan. Walaupun dah lama dah diduduk berada di tempat Raja dihilir. Faham tak? Faham cikgu. Jadi Raja Abdullah ni dia menuntut untuk menjadi sultan. Kerana apa? Kerana ada dua lah sebab. Yang pertama ialah masalah kewangan dan yang kedua ialah desakan golongan pelabur Eropah dan Cina. Dan tuntutan Raja Ali ni mendapat sokongan daripada Datuk Maharaja Lela. Datuk Maharaja Lela ni first time kan Prata dengar nama dia? Macam pernah dengar. Oh, macam pernah dengar bila? Masa Raja Sejarah tahun 4. Oh ya ke? Raja 4? Ya. Tak apa. Lepas ni kita akan belajar banyak lagi tentang Datuk Maharaja Lela. Jadi disebabkan masalah yang terjadi ataupun perebutan tahta oleh Raja Abdullah dan Raja Ismail, telah membuka ruang pihak British untuk melakukan manipulasi politik. Jadi waktu tu pihak British ataupun wakil British yang bernama Andrew Clark menyokong Raja Abdullah dan dia kata British bersedia untuk bantu dan mengesahkan Raja Abdullah sebagai Sultan Perak dan menamatkan persekutuan perlombongan Cina di Larut. Boleh faham tak Prata? Boleh cikgu. Ada apa-apa soalan? Tak cikgu. Soalan Prata dengar betul-betul. Kalau tak faham, Prata bagi tahu cikgu akan ulang balik sebab nanti kita akan ada quiz. Baik. Tadi kita dah belajar mengenai manipulasi politik. Manipulasi politik di mana? Di Perak. Baik, sekarang ni kita akan belajar manipulasi, masih lagi di bawah strategi manipulasi British di Selangor. Jadi semasa di Selangor berlaku pertelingkahan diraja semasa berada di bawah pemerintah Sultan Abdul Samad. Tadi Perak Sultan Ali kan? Ya. Jadi Selangor Sultan Abdul Samad. Betul, pandai. Jadi di Selangor terjadi perang kelang. Perang kelang yang melibatkan dua pihak, iaitu Raja Abdullah bin Raja Jaafar dan Raja Mahdi bin Raja Sulaiman. Jadi kita tengok dulu ataupun kita dengar dulu apa yang terjadi pada Raja Abdullah bin Raja Jaafar. Jadi Raja Abdullah di Selangor adalah Raja Abdullah yang berbeza tau dengan tadi dekat Perak.
Kenapa Prata? Okey, cikgu. Okey. Jadi Raja Abdullah memperoleh hak mentadbir daerah Kelang daripada Sultan Abdul Samad. Okey, Raja Abdullah dia punya apa? Dia punya apa cikgu nak cakap? Dia punya sumbangan dia, okey, dia yang memajukan Kelang tu dengan membawa masuk pelombong Cina. Okey, dan memajukan pembukaan lombong di sekitar Ampang dan Kuala Lumpur. Dan Raja Abdullah ni mendapat sokongan kumpulan Haisan. Okey, untuk pengetahuan Prata juga, Jihin dan Haisan tu merupakan persatuan kongsi gelap dekat Perak pada ketika itu. Okey, tapi Raja Mahadi, Raja Sulaiman ni marah. Siapa pula Raja Mahadi, Raja Sulaiman ni? Okey, dulu ayah Raja Mahdi iaitu Raja Sulaiman yang memegang dan mentadbir Kelang. Jadi bila Raja Abdullah dapat hak mentadbir Kelang oleh Sultan Abdul Samad, Raja Mahdi marah. Okey, dan menginginkan Kelang sebab Kelang itu maju dengan perlombongan biji timah. Dan Raja Mahdi mendapat sokongan daripada kumpulan kongsi gelap Jihin. Boleh faham tak? Boleh, cikgu. Boleh. Okey, tapi Sultan Abdul Samad memohon bantuan daripada Tunku Kudin ataupun nama sebenarnya Tunku Diaudin. Cuma kita akan panggil dia Tunku Kudin lah. Tunku Kudin ni apa peranan dia? Peranan dia yang pertama ialah untuk menamatkan Perang Larut. Tetapi Tunku Kudin ni tak disukai lah oleh kebanyakan pembesar ataupun rakyat kerana Tunku Kudin bukanlah anak Selangor. Jadi Tunku Kudin memohon bantuan British. Okay, lepas British dah dengar permintaan daripada Tunku Kudin, jadi British sarankan Sultan Abdul Samad terima residen. Tapi Sultan Abdul Samad menolak permintaan British tersebut dan residen gagal diletakkan. Okey, boleh ke Prata? Saya tak faham yang bila residen. Okey. Maksudnya, cikgu terang balik. Tunku Kudin dilantik oleh Sultan Abdul Samad untuk tamatkan Perang Larut. Tunku Kudin minta bantuan British. Jadi dekat sini kita tengok siapa yang meminta bantuan British, Tunku Kudin. Jadi British yang dengar kepada permintaan Tunku Kudin ni rasa, oh, baik kita gunakan peluang ni untuk kita letakkan seorang residen. Residen tu maksudnya pegawai ataupun wakil British. Prata kena faham, bila adanya residen ataupun adanya wakil di sesebuah negeri, jadi segala pentadbiran, keuangan, semuanya dimonopoli oleh pihak British. Faham? Faham, cikgu. Jadi British suruh Sultan Abdul Samad untuk terima residen ataupun wakil British ni. Tapi Sultan Abdul Samad tak maulah, sebab kalau Sultan Abdul Samad terima residen, okey, jadi nanti kekayaan Selangor, lepas tu hak mentadbir Selangor, semuanya berada di bawah kekuasaan British. Faham? Faham. Okey, jadi sebab tu Sultan Abdul Samad menolak untuk mendapatkan residen. Jadi dekat sini kita dapat lihat, okey, British gagal lah. Langkah pertama, British gagal untuk meletakkan wakilnya. Baik, kita lihat manipulasi British di Sungai Ujong, Negeri Sembilan. Okey, macam tadi dekat Selangor kita ada perebutan takhta. Okey, dekat British kita ada Perang Kelang. Sekarang ni kita tengok pula dekat Negeri Sembilan. Okey, kita tengok British bila dia berpeluang untuk duduk ataupun untuk mendapatkan kekuasaannya di Negeri Sembilan apabila berlaku perbalahan pembesar Melayu di daerah Sungai Ujong. Okey, Sungai Ujong tu rasanya cikgu dah pernah terang kot sebelum ni. Sungai Ujong tu antara salah satu kawasan yang kaya dengan biji timah. Betul tak Prata? Betul, cikgu. Okey, jadi dekat Sungai Ujong ada satu nama sungai iaitu Sungai Linggi. Jadi terdapat persaingan pembesar, okey, untuk memungut cukai di Sungai Linggi.
Okey, pihak yang terlibat ialah Datuk Kelana, Datuk Muda Linggi dan Datuk Shah Bandar. Kenapa mereka nak sangat Sungai Linggi ni? Apakah kepentingan Sungai Linggi? Jadi yang pertama, Sungai Linggi merupakan laluan penting yang menghubungkan daerah Sungai Ujong dengan kawasan sekitarnya. Dan sesiapa yang mendapat hak memungut cukai ataupun sesiapa yang dapat untuk menjaga ataupun mengawal aktiviti memungut cukai di Sungai Linggi tu, mereka akan kaya lah. Sebab apa? Sebab mereka hak memungut cukai tu, macam cikgu nak bagi tahu kamu. Okey, bila pedagang datang ke tanah Melayu ataupun bila pedagang datang ke negeri-negeri Melayu bersekutu, mereka ingin berdagang biji timah kan? Mata? Okey. Mereka untuk berdagang biji timah. Jadi untuk berdagang mereka perlu membayar cukai kepada pembesar. Jadi sesiapa yang berjaya mendapatkan Sungai Linggi, jadi mereka akan mendapat hak memungut cukai. Okey, mereka boleh dapat cukai itu sebagai mereka punya pendapatan. Dan automatik mereka antara golongan yang kaya. Faham? Faham. Okey, cikgu laju sangat ke? Tak. Ada tak yang kata tak faham? Tak, cikgu. Okey. Baik, kita teruskan Disebabkan pergaduhan ataupun perebutan untuk pembahasan memungut cukai di Sungai Linggi, antara Datuk Kelana dan Datuk Shah Bandar, jadi British nampak kesempatan ni. Jadi British pun macam cuba untuk meletakkan seorang wakilnya di Sungai Linggi. Jadi British telah beri bantuan ketenteraan kepada Datuk Kelana untuk kalahkan Datuk Shah Bandar. Okey, tapi dengan syarat bila British beri bantuan ketenteraan kepada Datuk Kelana, British memperoleh hak memungut cukai. Jadi, bila British dah tolong si Datuk Kelana ni, jadi Sungai Ujong yang kaya dengan biji timah tu sekarang ni berada di kekuasaan British. Boleh faham? Boleh ke, Prata? Boleh, cikgu. Okey, boleh Setakat ni ada apa-apa nak tanya? Apa yang cikgu kata perebutan Perebutan dekat situ saya tak faham. Perebutan di mana tu? Perebutan dekat Sungai Linggi ke? Dekat Negeri Sembilan tadi? Ya, cikgu. Okey. Okey, cikgu terang lagi sekali. Cikgu bagi contoh lah dekat Prata. Contohnya ada satu kawasan ni, ataupun ada satu ni cikgu letak duit 100. Ada di sebelah kiri, di sebelah tangan kiri cikgu letak duit 10. Jadi Prata nak duit yang di sebelah kanan cikgu atau di sebelah kiri cikgu? Belah kanan. Di sebelah kanan kan ada 100 kan? Ya. Okey, jadi sama juga dengan Datuk Kelana dan Datuk Shah Bandar tu. Okey, mereka ingin mendapatkan Sungai Linggi, agar mereka mendapat hak memungut cukai. Bila mereka mendapat hak memungut cukai, jadi segala cukai, segala keuangan akan masuk ataupun akan menjadi sumber pendapatan mereka. Faham tak? Ke tak faham lagi? Faham, cikgu. Faham Okey, dan kenapa Sungai Linggi yang menjadi perebutan? Sebab Sungai Linggi tu dia merupakan laluan perhubungan di daerah Sungai Ujong dan kawasan sekitarnya. Jadi sesiapa yang datang
okey, untuk membawa keluar biji timah kan, nak masuk biji timah kan, mesti membayar cukai. Jadi cuba Prata bayangkan, sungai yang panjang tu, setiap orang yang nak bawa keluar biji timah perlu membayar cukai. Jadi kalau kata ada 5 kapal lah, kata 5 kapal. Dan satu kapal katalah dapat RM10, contoh ya. Jadi 5 kapal dia dah dapat RM50 untuk pagi tu saja. Banyak tak? Banyak. Okey, itu baru pagi, nanti petang lagi, malam lagi. Sebab itulah mereka berebut-rebut untuk mendapatkan Sungai Linggi. Faham? Okey. Itu cikgu bagi contoh je lah. Ya. Okey, baik. Jadi, strategi British yang kedua, tadi kita dah belajar mengenai manipulasi. Sekarang kita akan mengetahui tentang cara-cara British untuk menduduki Perak, Selangor, Negeri Sembilan dan Pahang melalui strategi desakan dan paksaan. Jadi dekat sini, okey, desakan dan paksaan kita boleh lihat kepada dua negeri, iaitu negeri Selangor dan juga negeri Pahang. Okey. Baik, di Selangor terdapat masalah rompakan kapal dagang dan juga serangan rumah api. Manakala di Pahang terdapat kematian Gohui. Siapa tu Gohui? Sekali kita belajar. Okey, baik. Jadi yang pertama kita lihat Selangor dulu. Okey, jadi pada 1873 kapal dagang British lalu di daerah Kuala Langat. Okey, dia berlayar lah, kapal dagang British berlayar dari Pulau Pinang nak ke Melaka, tapi lalu di kawasan Kuala Langat. Cuma sekarang ni sayangnya, okey, kapal dagang British itu dirompak berdekatan perairan Kuala Langat. Jadi yang itulah salah satu peristiwa. Dan peristiwa yang kedua ialah pada setahun kemudian berlaku serangan di rumah api di Tanjung Rakado. Sekarang ni Tanjung Rakado tu dikenali dengan nama Tanjung Puan. Jadi disebabkan dua peristiwa ini, okey, dua peristiwa ini, British desak Sultan Selangor atas alasan Sultan gagal mengawal dan mewujudkan keselamatan perairan untuk kegiatan perdagangan. Okey, boleh faham? Boleh. Okey, jadi sebab itulah, okey, melalui dua peristiwa ni British mendesak Sultan Selangor. Okey, berbeza pula dengan cara desakan, tak adalah berbeza, maksud berbeza peristiwa di Pahang. Okey, di Pahang sebenarnya British tiada ruang untuk melakukan manipulasi dan paksa Sultan Ahmad. Okey, sebab apa? Sebab dekat Pahang memang tak ada kekacauan langsung. Tak ada masalah rompakan, tak ada masalah perebutan tahta, tak ada masalah pembesar, okey. Jadi British macam macam mana ni? Macam manalah dia nak menetapkan seorang wakil ataupun macam manalah dia nak luaskan kuasa dia dekat Pahang. Okey, jadi British meminta tolong Sultan Abu Bakar di Johor untuk memujuk Pahang menerima seorang wakil British. Okey. Tetapi pada tahun 1881 terjadi satu peristiwa, iaitu Gohui. Okey, Gohui itu ditikam di kawasan perkarangan istana. Pada tahun 1881 Gohui, rakyat British, okey, waktu tu British kata yang Gohui ni rakyat British. Okey, dan dia minta Sultan Ahmad ni untuk bertanggungjawab di atas kematian Gohui. Kata boleh dengar tak video ni? Tak. Okey, tak apa. Sebab cerita dalam video tu sama je dengan cerita yang cikgu ceritakan dekat Prata. Okey, Prata boleh faham tak dekat Pahang? Kan nak cikgu ulang? Faham. Faham
Okey, jadi dekat Pahang memang tak ada kekacauan. Okey, Sultan Ahmad pun pada ketika tu sangat bijak dalam mentadbir negara kerana dia berhati-hati dalam rundingan dengan pihak British. Okey, lepas tu British minta bantuan Sultan Abu Bakar di Johor. Okey, tapi ada peristiwa penting iaitu Goh Hui. Okey, seorang rakyat British yang ditikam di perkarangan istana. Jadi Pahang ataupun Sultan Ahmad terpaksa menerima wakil British. Boleh Boleh. Okey. Okey, jadi yang ni yang strategi ketiga lah yang digunakan oleh pihak British. Tadi kita dah belajar manipulasi. Yang kedua desakan. Jadi yang ketiga ialah strategi menandatangani perjanjian dengan pemerintah tempatan. Okey, bagi mengukuhkan kuasanya, pihak British mengadakan perjanjian dengan pemerintah tempatan. Untuk apa? Untuk mengikat persetiaan menerima pengaruh British. Okey, jadi berlaku ataupun telah termetai satu perjanjian. Okey, cuma dekat sini mengantuk sikit lah Patah. Patah okey ke? Kena tarik nafas dulu. Okey, cikgu. Okey tarik nafas dulu. Panjang sikit hari ni apa yang kita belajar. Okey, cikgu teruskan ya. Baik. Okey, termeterai beberapa perjanjian iaitu Perjanjian Pangkor 1874, Perjanjian British dan Sungai Ujong, Perjanjian British Selangor dan Perjanjian British Pahang. Tapi apa yang penting dekat sini kita nak lihat ialah Perjanjian Pangkor. Bukan cikgu kata perjanjian yang tak penting, cuma Perjanjian Pangkor menjadi titik tolaknya kepada perjanjian-perjanjian lain yang telah ditandatangani oleh pihak British dan pemerintah tempatan. Okey, baik. Macam tadi cikgu dah bagi tahu kan, ada perselisihan faham antara ketua kumpulan Jihin dan Haisan. Kan? Jadi, Andrew Clark ataupun pada ketika itu Andrew Clark merupakan Governor negeri-negeri Selat. Okey, jadi beliau bertindak menamatkan perselisihan faham antara mereka. Okey, jadi Andrew Clark pada ketika itu dia panggil semua pembesar-pembesar Melayu okey untuk berunding di Pulau Pangkor bagi menamatkan perselisihan tersebut. Okey, tapi adalah pembesar Melayu yang tak hadir. Pembesar Melayu yang hadir Raja Abdullah, Ngah Ibrahim dan Datuk Sagor. Boleh ke, Prata? Boleh, cikgu. Okey, jadi kalau ikut dalam buku teks, okey sebenarnya syarat-syarat perjanjian Pangkor 1874. Okey, sebelum tu cikgu nak bagi tahu. Okey, rundingan yang tadi depa jumpa dekat Pulau Pangkor itu, okey kita panggil Perjanjian Pangkor 1874. Prata kena ingat Perjanjian Pangkor 1874 ini adalah satu perjanjian yang penting okey dalam tanah air kita. Sebab apa? Sebab Perjanjian Pangkor inilah merupakan salah satu perjanjian yang menjadi punca ataupun yang menjadi tanda sebagai British berjaya untuk meluaskan kuasanya di negeri-negeri Selat ataupun di negeri-negeri Melayu bersekutu. Maaf, negeri-negeri Selat pula, negeri-negeri Melayu bersekutu. Boleh ya? Boleh, cikgu. Okey, sebenarnya ada banyaklah syarat-syarat perjanjian Pangkor. Tapi dalam buku teks kamu ada 5 sahaja. Okey, yang pertama ialah Raja Abdullah diiktiraf sebagai Sultan Perak. Tadi Prata ingat tak? Kan tadi bergaduh kan, Raja Ismail yang naik tahta tapi Raja Abdullah nak jadi Sultan kan? Ya. Jadi British tadi Andrew Clark dah janji nak tolong iktiraf Raja Abdullah dan untuk meleraikan pergaduhan antara Jihin dan juga Haisan. Okey, jadi perjanjian Pangkor ni, okey yang pertama dikata Raja Abdullah diiktiraf sebagai Sultan Perak. Dan yang kedua, Raja Ismail yang tadi jadi Sultan tu dibenarkan memakai gelaran Sultan Muda dan diberikan sebuah jajahan kecil untuk ditadbir. Okey.
Dan melalui perjanjian Pangkor ini juga, okey, tandanya yang Sultan menerima seorang residen British. Okey, residen British ni apa fungsinya? Fungsinya ialah okey, dia akan menasihati Sultan dalam semua perkara, okey, termasuklah pentadbiran kecuali berkaitan dengan adat Melayu dan agama Islam. Okey, bolehkah patah setakat ni? Boleh cikgu. Okey. Okey, jadi Noh Ibrahim tadi, yang menyokong Raja Abdullah. Okey, jadi Noh Ibrahim diakui sebagai orang kaya menteri larut dan menerima seorang penolong residen. Dan British berkuasa penuh ke atas pungutan cukai di Perak. Jadi Prata nampak tak? Bila British ni berjaya melakukan peluasan kuasanya, jadi banyak hal-hal pentadbiran, keuangan negeri berada di bawah kuasa British. Betul tak? Betul. Jadi Prata rasa tadi cikgu dah bagi tahu kan syarat-syarat perjanjian Pangkor. Jadi Prata rasa syarat-syarat ni menyebelahi belah kita ataupun menyebelahi British. Saya rasa menyebelahi. Betul, menyebelahi British. Kebanyakan perjanjian-perjanjian yang telah ditandatangani, okey, dilihat sebagai berat sebelah. Okey, baik. Jadi macam cikgu dah bagi tahu tadi, perjanjian Pangkor menjadi titik peralihan kepada British bagi perjanjian seterusnya. Okey. Terdapat perjanjian British Sungai Ujong, perjanjian British Selangor dan perjanjian British Pahang. Okey. Sekarang ni kita dengar perjanjian British Sungai Ujong. Sungai Ujong tadi Negeri Sembilan ya, Prata. Jadi perjanjian British Sungai Ujong dimeterai pada 1874. Apakah syarat perjanjian tersebut? Okey, Datuk Kelana diiktiraf sebagai pemerintah Sungai Ujong dan British mempunyai kuasa penuh memungut cukai di Sungai Linggi. Kan tadi Prata ingat tak, British membantu Datuk Kelana untuk mengalahkan Datuk Shah Bandar kan? Ya. Okey, disebabkan British menolong Datuk Kelana, okey, dan British mengiktiraf Datuk Kelana sebagai pemerintah. Jadi sebagai balasan, Datuk Kelana kena memberikan kuasa untuk memungut cukai di Sungai Linggi. Okey, faham? Tak faham Yang mana? yang tengah-tengah. Okey, cikgu ulang balik. Okey, perjanjian British Sungai Ujong, British dengan Negeri Sembilan tadi kan? Okey, tadi di Negeri Sembilan kita ada satu peristiwa, iaitu peristiwa Perang Kelang. Maaf cikgu. Peristiwa Sungai Linggi, perebutan pembesar memungut cukai di Sungai Linggi. Yang tadi cikgu bagi contoh kat Prata tu, yang tangan kanan cikgu ada 100, tangan kiri cikgu ada 10. Ingat? Yang tu. Jadi tadi kan Datuk Kelana dengan Datuk Shah Bandar bergaduh untuk mendapatkan Sungai Linggi, kan? Ya. Okey, jadi pihak British dah janji untuk mengiktiraf Datuk Kelana. Jadi lepas British dah mengiktiraf Datuk Kelana, jadi Datuk Kelana sebagai balasan perlu memberikan Sungai Linggi itu kepada British. Jadi British lah yang berkuasa penuh untuk memungut cukai. Faham? Faham. Okey, faham Okey, kemudian pada setahun kemudian, terdapat satu lagi perjanjian, iaitu perjanjian British dengan pihak Selangor. Okey, dalam perjanjian tersebut, British membantu Sultan memerintah negeri dan British menghantar J.G. Davidson menetap di Kelang dan Franz Rotherham menetap di Langat untuk membantu pentadbiran Selangor. Okey, perjanjian British Selangor ada dua saja. Bantu Sultan perintah negeri dan dia menghantar dua orang wakil, iaitu satu J.G. Davidson di Kelang dan satu lagi Franz Rotherham di Langat. Tapi patut jangan risau sebab nanti kita akan belajarlah dengan lebih lanjut mengenai residen ni tau. Okey, jadi perjanjian yang ketiga ialah perjanjian British Pahang pada tahun 1887. Okey, tadi kan ada apa tu, peristiwa apa di Pahang tadi, Prata?
Prata ingat tak? Peristiwa kematian tadi. Kematian rakyat. Betul. Kematian Gohui, rakyat British. Okey, pandailah Prata ni. Okey. Jadi disebabkan tu pihak Sultan Pahang terpaksa menerima wakil. Jadi dekat sini kita dapat lihat British menempatkan seorang wakil yang mempunyai kuasa seperti pegawai konsul di Pahang. Okey, British bertanggungjawab menjaga keamanan Pahang. Sebab tadi British kata Sultan Pahang tu tak berjaya nak mewujudkan satu negeri yang aman. Okey, jadi British bertanggungjawab menjaga keamanan Pahang dan Pahang tak dibenarkan membuat perjanjian dengan kerajaan asing tanpa kebenaran British. Faham tak kata? Faham. Okey. Jadi yang itulah antara perjanjian-perjanjian yang telah dimeterai ataupun ditandatangani oleh pihak British dan juga pemerintah tempatan. Okey, jadi akhirnya British berjayalah mengikat kesetiaan pemerintah tempatan untuk menerima nasihat dalam hal ehwal pentadbiran dan juga ekonomi. Okey. Penat tak Prata? Tak, cikgu. Tak. Banyak sikit hari ni. Okey. Semangat lagi kah? Banyak lagi, cikgu. Banyak lagi. Okey. Sekarang ni cikgu nak ajak Prata main quiz. Okey, cikgu ingat Ilyin masuk. Tapi Ilyin tak masuk, jadi tak apa. Okey, cikgu untuk pengetahuan Prata, cikgu ada sediakan satu wheel of name ni ataupun macam roda lah. Jadi bila cikgu klik, nanti roda ni akan berputar dan akan memilih satu soalan untuk Prata. Boleh tak? Boleh, cikgu. Prata dah sedia kah? Cikgu tekan lah. Okey, baik Prata. Soalannya, Prata senaraikan pihak yang terlibat dalam Perang Kelang. Prata boleh dengar cikgu? Boleh. Okey, Prata senaraikan pihak yang terlibat dalam Perang Kelang. Prata ingat tak? Perang Kelang tu dekat Selangor. Okey, peristiwanya ialah Perang Kelang. Ingat tak siapa? Kumpulan kongsi gelap, kumpulan Haisan. Masih gelak Haisan dengan Jihin ke? Ya. Okey, terima kasih Prata. Tapi jawapan Prata tak tepat. Yang Jihin dengan Haisan tu di Perak. Tadi okey, cikgu bagi clue lah dekat perang Kelang ni. Tadi mereka gaduh untuk mendapatkan daerah Kelang. Nama dia sama juga dengan nama dekat Perak tadi yang bergaduh untuk pewarisan tahta. Ingat tak? Betul. Okey. Betul. Lagi seorang ingat tak? Datuk Kelana. Datuk Kelana. Tak. Okay, tak apa, saya bagi tahu kamu. Dua pihak yang terlibat ialah Raja Abdullah dan Raja Mahdi. Okey? Nanti Prata boleh ingat lah, kan?
Dua pihak yang terlibat dalam perang Kelang ialah Raja Abdullah dan Raja Mahdi. Nak quiz lagi tak? Kata? Cikgu. Nak try jawab lagi tak quiz soalan lain? Ya, cikgu. Okey, cikgu tekan. Baik, soalan yang Prata dapat, apakah peristiwa yang menyebabkan British berjaya mengukuhkan kuasa di Pahang? Kematian Gobi. Yeay, betul. Betul. Tahniah Prata. Terima kasih, cikgu. Ya. Okey. Habis dah quiz. Kalau kata ada Ilin, bestlah sikit nanti Prata boleh lawan dengan dia markah siapa kan. Tapi Ilin tak masuk. Okey, baik. Jadi kita akan tengok kepada latihan. Cikgu akan terangkan kepada Prata tentang latihan. Jadi nanti cikgu akan hantar latihan pengukuhan dalam bentuk PDF lah. Sebab minggu lalu Prata jawab dalam PDF senang kan? Kamu tolong jawabkan. PDS. Oh, minggu lepas kan Prata hantar kat cikgu jawapan dalam PDF kan? Prata terus tanda. Itu apa? Oh, cikgu hantar dekat Prata minggu lepas soalan macam nanti bila Mak Prata terus tekan je link tu terus keluar soalan. Lepas tu Prata pun boleh terus jawab dekat dalam tu. Terus boleh terus tanda. Mungkin Mak Prata tolong kan? Mak tolong. Oh, nanti cakap terima kasih dekat Mak tau. Okey, cikgu. Okey. Prata nak cikgu baca ke soalan satu-satu ke macam mana? Ikut cikgu. Ya? Ikut cikgu. Ikut cikgu. Okey, tak payah cikgu baca je soalan. Nanti Prata minta tolong Mak untuk tolong Prata lah. Okey, cikgu. Okey, jadi soalan yang pertama, apakah strategi yang digunakan British untuk menguasai negeri-negeri Melayu berikut? Perak, Selangor dan Negeri Sembilan. Okey, ataupun Prata nanti cikgu voice je dekat Prata soalan. Jadi nanti Prata boleh je terus braillekan ke ataupun terus bagi tahu cikgu jawapan je. Cikgu bacakan so nanti Prata tak payahlah minta tolong Mak. Nanti kesian Mak sibuk ke kan? Boleh, cikgu. Nanti cikgu voicekan lah dekat Prata. Okey, jadi soalan kedua. Okey, Prata pilih urutan yang tepat berkaitan pengamalan sistem penggiliran. Soalan ketiga, mengapakah Raja Abdullah di Perak tidak ditabalkan sebagai sultan selepas pemangkatan Sultan Ali? Soalan yang keempat, okey, siapakah putera raja yang dilantik selepas pemangkatan Sultan Ali? Soalan yang kelima, apakah kesan peristiwa Perang Kelang terhadap tanah Melayu? Soalan keenam, apakah sumbangan Tunku Kudin? Soalan ketujuh, British berpeluang melakukan manipulasi politik di Negeri Sembilan. Apakah isu yang digunakan ataupun apakah peristiwa yang digunakan British untuk melakukan manipulasi tersebut? Jadi soalan 8, mengapakah Sungai Lingging menjadi rebutan antara pembesar-pembesar Melayu di Negeri Sembilan? Okey, dan soalan yang ke-9, apakah alasan yang digunakan British untuk mendesak Sultan Selangor menerima perlindungan mereka? Dan soalan yang ke-10, mengapakah British gagal memaksa Sultan Pahang menerima perlindungan British pada peringkat awal? Okey, boleh ke Prata?
Boleh cikgu. Okey, tak apa. Nanti cikgu voicekan dekat Prata. Ya. Kalau Prata ada masalah ke apa-apa, nanti Prata voice je cikgu, nah. Okey cikgu. Okey, jadi dah tamatlah pengajaran dan pembelajaran kita pada hari ini. Tapi sebelum tu cikgu nak buat rumusan dululah. Okey. Ada berapa strategi yang digunakan pihak British, Prata? Ada 3. Betul. Apa dia tu? Manipulasi, perjanjian, Ya, lagi satu. desakan. Desakan. Okey, betul. Terdapat 3 strategi yang digunakan, iaitu manipulasi, perjanjian dengan dengan pentadbir ataupun pemerintah tempatan, dan juga desakan ataupun paksaan. Okey, jadi ada 4 negeri yang kita belajar tadi. Negeri apa? Negeri Perak, Selangor, Negeri Sembilan, Betul. dan Pahang. Betul. Pandailah Prata. Okey, betul. Okey. Jadi macam kita tahu kan, keempat-empat negeri ni sangat kaya dengan hasil bumi, kan? Hasil biji timahnya lah. Okey, jadi sebab itulah pihak British sangat menginginkan keempat-empat negeri ini. Okey. Jadi kita sebagai rakyat Malaysia perlulah bersyukur dan menghargai negara kita. Kerana apa? Kerana apa, Prata? Kenapa kita kena bersyukur? Sebab apa? Sebab negara kita kaya dengan hasil. Hasil bumi. Betul. Tapi walaupun hasil bumi kita banyak, okey, kita kena memanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk kesejahteraan negara. Okey, dan kamu juga kena belajar. Okey, kamu dan kawan-kawan kamu juga kena belajar kerana ilmu itu penting untuk masa depan negara. Kerana nanti, okey, bila semua kan dah tak ada dekat dalam dunia ni, bukanlah maksud nanti bila kamu dah besar, cikgu pun dah tak ada, cikgu pun dah mati dah. Jadi siapa yang akan memimpin negara? Golongan kamu, kan? Betul tak, Prata? Betul cikgu. Betul. Jadi kalau kata kamu tak belajar sejarah ataupun kamu melupakan sejarah, okey, kita takut nanti Malaysia dijajah lagi sekali. Nak ke? Tak. Tak mahu, kan? Okey, jadi kita kena belajar betul-betul, belajar sungguh-sungguh, okey, supaya negara kita sentiasa aman dan makmur, bebas penjajah, okey, bebas pemberontak semua. Okey, Prata, ada apa-apa soalan tak? Tak cikgu. Prata faham ke dengan pembelajaran pada hari ini? Faham cikgu. Faham, okey, setakat itu saja. Cikgu ucapkan terima kasih kepada Prata dan juga Cikgu Syida kerana sudi untuk bersama-sama dalam sesi pembelajaran kita pada hari ini. Baik, itu saja daripada cikgu. Sekian, terima kasih. Terima kasih cikgu. Ya. Terima kasih.